A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ke tak? Okey ke tak ni? Saya letak handphone secara menegak dan saya tengah cuba satu metodologi, iaitu saya live sambil saya drive. So this is the first time. Kita cuba dulu tengok macam mana, supaya kalau metodologi ni berjaya metodologi ni berjaya, kalau lah teknik ni berjaya, dan insyaAllah saya boleh sentiasa lah terbalik. Aduh lah. Ya, Assalamualaikum tuan-tuan puan. Is everybody okay? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari Jumaat kita hari ni, hari penuh kemuliaan, hari penuh keberkatan, hari penuh peluang kebaikan, semuanya pada hari yang mulia ni. Pagi ni tuan-tuan puan, saya ada assignment di luar hari ni. I'm meeting a very special person, a very special lady hari ni. Saya nak pergi menuntut ilmu dengan dia. Walaupun kita ada ilmu yang tersendiri, namun dalam pembelajaran kita tak pernah putus, sentiasa kerdilkan diri dalam dunia ini. Kerana apa? Banyak lagi yang kita nak belajar, dan kita jauh daripada kesempurnaan. So bila kita letakkan diri dan kita faham kita jauh dari kesempurnaan, so sudah tentu kita akan excited untuk sentiasa mencari sesuatu untuk belajar. Sorry lah tuan-tuan, saya tengah cuba adjust letak dekat ni. Ni bukan tempat letak handphone, dia terselit tepi tu. Mungkin kalau saya tak bawa kereta ni, mungkin dia lebih stabil lah. Kalau macam ni dia tak berapa stabil pasal jalan lompat-lompat sikit. Boleh. Pagi ni saya akan pergi rumah brother saya, my good brother, my good friend, Tuan Muaz, untuk kami berdua sama-sama pergi meeting pukul 10 ni dekat Cyberjaya. Semua okey ke? Is everybody alright? Alamak, sengit-sengit macam ni, pening orang tengok ni kan. Tuan-tuan boleh komen tak? Kalau boleh komen, boleh komen sikit. Tapi insyaAllah ni kali ni je tuan-tuan. Lain kali saya beli yang dia punya phone holder tu. Bila ada phone holder tu lagi okey. Enggak, saya bawa pelan-pelan. InsyaAllah should be okay. Boleh komen sikit tak tuan-tuan? Nak tengok komen okey tak? Hopefully okey. Bagi salam sikit. Selamat pagi ke? Dah breakfast belum? Okey lah, saya tanya. Tuan-tuan dah breakfast belum? And what was your breakfast? Tuan-tuan breakfast apa pagi ni? Okey. Okeylah. Saya betulkan. Tu. Alright. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Aini, masya-Allah. Pagi-pagi lagi lah dah jumpa orang baik-baik dah. Walaupun tak jumpa secara fizikal, tapi kita jumpa secara online. Live ni pun kita dah rasa aura kebaikan tu dah. So kita ada Syazwani, kemudian kita ada Puan Najah. Oh, Puan Najah, The legendary Puan Najah. Makan nasi goreng. Alright Kak ini, makan nasi goreng kita pagi ni. Alhamdulillah. Apa pun kita makan hari ni, alhamdulillah Allah izinkan untuk kita makan. Ada orang lain, ada harta a man can wish for, sebanyak lautan tapi tak boleh makan. Begitu kan, terlalu banyak perkara yang kita nak syukuri daripada kita nak runguti. Okey. Alright, boleh dengar dengan baik saya punya sharing ni. Kalau boleh dengar dengan baik tuan-tuan puan, dan saya mohon maaf kalau audio dan visualnya tak berapa stabil, pasal saya tak nak lepaskan tradisi kita. Pagi ni kita nak juga buat live sharing something before I start off bertebaran di atas muka bumi ini, mencari rezeki, bernetworking, belajar dan sebagainya. Saya suka mulakan pagi dengan sedikit sharing. Okay, how's the visual? Okay, how's the audio? Okay, boleh dengar suara saya dengan baik? Kalau boleh dengar suara saya dengan baik tuan-tuan puan, tekan 1. Dan saya minta maaf saya kena bawa kereta, kena tengok depan lah. Alright, tapi tak apa, steady, and it should be okay. Alright.
Okay Noah, thank you very much. Okay, sekejap, saya tengah traffic light merah ni. Saya cuba kemaskan dia celah ni. Dia kalau beli phone holder tu should be better kan? Kan kalau ada phone holder kan, macam ni dia ada ruang sikit ni tepi kereta saya ni. Saya ada phone holder ni, tapi yang jenis melintang. Dia kalau live tak boleh melintang kan? Kalau kita buat live, kalau saya letak secara melintang, boleh tak? Ya, Tuan Muhammad Fitri, selamat pagi. Video hilang kejap tadi Okay, video hilang tak apa, jangan risau. Yang penting kita jangan hilang. Ridwan, oh lama Abang Ridwan kita bakal PEA. Alright, boleh hopefully kali ni stabil. Saya dah letakkan di posisi yang okey dah. Hopefully sambil lampu merah ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Alright, kalau okey saya nak start sedikit sharing kita pada pagi ni. Sharing kita ni is about why we should fail for us to success. Saya ulang balik tajuk dia. Why we should fail for us to success. Kenapa kita kena gagal in order for us to berjaya. Macam ni kita nak bahasa Melayu kan tu. Kenapa kita perlu gagal untuk kita berjaya. Boleh kalau dalam bahasa Inggeris tu, kalau menurut artikel tu, why we should fail in order for us to success. Kan, kenapa kita perlu gagal supaya kita boleh berjaya. Dia macam tu. Okey, erti kata lain tuan-tuan, saya suka mulakan dengan simulasinya begini. Simulasi lah, baru faham. Baru sekejap lagi saya cerita point dia tu, baru lagi nampak, baru lagi faham. Tuan-tuan pun main badminton tak? Kan? Main badminton main tak? Main badminton. Untuk satu pukulan yang kuat masa semalam baru main badminton, jadi hari ni boleh buat contoh badminton lah. Untuk satu pukulan smash yang kuat satu pukulan smash yang kuat, dia memerlukan satu tarikan yang jauh. Maksudnya kena tangan tu, raket tu dia kena belakang betul, barulah dia boleh ada mampan, barulah dia ada momentum. Momentum lebih sesuai lah. Barulah dia ada momentum untuk pukul dengan kuat. Boleh faham? Kita tak boleh nak pukul dengan kuat dalam keadaan raket tu berada di depan. Maksudnya erti kata lain, dia kena bundur sikit, dan lagi jauh bundur tu, lagi kuat dia punya momentum yang bakal terhasil untuk menjadikan satu pukulan smash. Begitu. Alright, so sebagai satu contoh Okey, kalau badminton tu tak apa nampak, saya cuba contoh yang kedua, macam memancing. Contoh semua relevan dengan saya tuan-tuan. Yalah pasal saya yang bercerita kan. So macam memancing, bila kita nak casting tu, bila kita nak baling pancing tu supaya dia boleh pergi jauh dekat lubuk kan. Contohlah saya duduk atas darat ni, ikan besar-besar ni dia banyak dekat tengah. Kalau sungai tu kat tengah lah, kalau tasik tu kat tengah lah. Alright, kalau kat laut, kat pantai, lagi jauh, lagi cantik ikan-ikan dia. Okay, the point is, kalau saya nak baling casting tu, saya nak baling pancing tu sejauh yang mungkin, saya memerlukan satu momentum, saya memerlukan satu pengunduran, satu jarak yang besar, barulah boleh dia punya momentum untuk pergi tu lebih jauh. Alright, itu contoh lah dua contoh. Kalau tuan-tuan puan nak fahamkan contoh apa, macam tadi saya bawa contoh badminton, pukulan smash yang kuat memerlukan momentum yang besar di belakangnya. Maksudnya lagi cepat tangan tu boleh tarik jauh, kemudian lagi kuat pukulannya. Lagi padulah dia punya kejayaan smash tu. Alright, kalau dari segi memancing, lagi jauh jarak tu, lagi cantik dia punya undur pancing tu, kemudian dia lepaskan momentum tu. So lagi jauh dia punya umpan, lagi jauh batu ladung tu boleh pergi kan, ikut pada target yang kita nak. Baik, kalau tuan-tuan pun suka contoh apa untuk simulation kan lah kita punya sharing pagi ni. Why, tajuk sharing kita pagi ni apa? Why we should fail in order for us to success. Kenapa kita perlu gagal? Dia dalam kata dia, kalau ikut artikel tu, perlu. Dia bukannya pilihan. Maksudnya kenapa kita perlu gagal untuk berjaya. Itu yang saya nak bawakan beberapa poin tu lah Okey, yang pertama sebagai live learning kita pagi ni lah. Yang pertama, kenapa kita kena gagal in order for us to berjaya. Yang pertama ialah failure is life greatest teacher. Saya quotekan balik mengikut artikel tu. Failure is life greatest teacher. Cikgu kita yang paling hebat, cikgu kita yang, kalau saya suka satu artikel lagi, failure is the most honest teacher. Alamak, saya bila baca ayat tu saya jadi macam, iyalah, padu betul lah kan. Teringat balik pengalaman-pengalaman keputusan kita yang salah tu.
Dia punya ikhlas tu mengajar kita. Alamak, tak kasih can dah. Dia tak tinggalkan satu bab pun bila mengajar kita tu. Dan dia punya yuran tu, yuran pembelajaran tu memang mahal. Kerana kegagalan lah, kerana kesilapan kita itu. Boleh faham tak? Kalau satu kawan saya ni, dia kata apa? Kalau kau guna bahasa yuran pembelajaran, dia kalau bahasa dia guna apa? Cukai kebodohan. Gitu. Apa-apalah tuan-tuan puan faham lah. Okay, yang pertama, why we should fail in order for us to success is that number one ialah because failure is life greatest teacher. Okay, saya nak masukkan dalam dia punya ni lah penerangan kan. Why failure is the most life greatest teacher? Kerana dalam failure ni tuan-tuan, setiap kali kita gagal, dia ada banyak pembelajaran dalamnya. Dan gagal ni adalah salah satu chapter yang power dalam bab-bab kita nak menghasilkan satu buku kejayaan. Sedap tak dia punya simulation tu kan? Boleh faham maksud saya? Kan? Iaitu bila kita nak menghasilkan satu buku kejayaan, kan macam-macam chapter kita nak lalu. Chapter ni kita berguru, chapter ni kita buat marketing, chapter ni kita buat sales kan. Dan salah satu chapter yang padu dalam buku kita itu, yang kadang-kadang muka suratnya banyak, iaitu apa? Kesilapan dan kegagalan kita. Alright. So bila kita gagal, dia punya pembelajaran dari kegagalan tu lagi banyak daripada bila kita buat benda tu betul. Bila kita buat sesuatu, benda tu betul, kita hanya belajar satu je. Apa dia? Iaitu kita belajar yang teknik yang kita buat ni boleh menghasilkan kejayaan. Tapi kalau kita gagal, dia ada banyak pedoman pembelajaran dalam kegagalan tersebut. Alright, itu yang pertama. Because why? Failure is our greatest teacher and most honest teacher lah. Number one. Number two, tuan-tuan dan puan, bila kita nak menghasilkan kejayaan yang besar, dia memerlukan mindset yang betul. Dia memerlukan momentum yang betul. Bila kita nak hasilkan kejayaan yang besar kan. Sebagai contoh, bisnes nak menghasilkan 1 juta contohnya kan. Ini kita banyak bercerita pasal usahawan lah inspirasi usahawan kan. Untuk menghasilkan 1 juta ni tuan-tuan puan, dia tak boleh berada dalam mindset ataupun lapangan yang kecil. Tak boleh. Dia ibaratkan satu kapal terbang yang besar, dia tak boleh mendarat di landasan yang kecil. There's a very good example tu kan. So contoh Boeing 707, 47, 308 dan sebagainya, kapal terbang besar ni, dia tak boleh mendarat dekat lapangan terbang Melaka contohnya kan, yang dia punya runway tu pendek. Tak boleh. So dia memerlukan mindset yang besar. Namun dalam menghasilkan mindset yang besar ni, dia perlu melalui set of failure experience. Barulah dia punya mindset tu boleh develop satu mindset yang padu. Bila dia padu, dia biasa fail, dia tenang kan. So dia menghadapi failure tu dengan baik, dia bangkit. So somehow mindset dia tu jadi besar. Alright, yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan puan, dengan failure, dengan kita gagal, don't worry. Kerana apa? Dengan kegagalan tersebut, kita boleh unleash our true potentials. Dengan kegagalan tersebut, kita boleh unleash our true potential. Potensi sebenar kita hanya boleh dikeluarkan dengan tekanan yang sesuai. Okey, saya suka buat contoh begini. Tuan-tuan puan tahu berlian diamond kan, diamond. Diamond ni asalnya apa tuan-tuan puan? Diamond ni asalnya adalah satu batu arang yang buruk, yang hitam. Okey, diamond asal yang diberi tekanan yang sesuai. Beribu-ribu tahun. Ingat asal-usul dia apa? Adalah satu batu arang yang hitam yang buruk. Namun dengan tekanan yang sesuai, diberi tekanan yang sesuai beribu-ribu tahun, dia menjadi satu permata berlian yang sangat-sangat bersinar. Kenapa boleh berlaku begitu? Kerana diberi tekanan yang sesuai. Alright, so for us to really unleash our true potential, kita memerlukan tekanan yang sesuai. Bagaimana tekanan tersebut? Salah satu datangnya daripada failure. So bila fail kan, kita kan very pressure tuan-tuan puan kan. Kita sebagai manusia biasa kan, saya dan tuan-tuan puan kan, bila fail tu alamak kadang-kadang dia punya tergamam tu tersangis sorang-sorang lah. Kalau kena pula dalam keadaan kita, katalah pergi meeting apa semua, kita gagal untuk dapatkan apa yang kita hajatkan, balik tu kadang-kadang meleleh air mata lah kata.
kan, diam kan. Tapi kita pun angkat kepala balik, Masya Allah, dia somehow kita tak perasan dia memberikan satu kekuatan yang baru. Kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih sabar, dan kita jadi menerima apa-apa kegagalan tu dengan tenang. Boleh faham? Alright? Okay. So dengan failure, dia boleh unleash our true potential. Itu pembelajaran yang ketiga. Alright? So dengan failure tersebut, kita boleh unleash our true potential. Because why? True potential kita tak boleh dihasilkan dalam keadaan selesa. Kena ingat ni tuan-tuan. Kalau banyak-banyak yang saya bercerita ni, itu kena ingat. Kita yang baru, kita yang progress, kita yang lebih baik, tak boleh dihasilkan dalam suasana selesa semasa. Kita dah try pun kan, bertahun-tahun kita, katalah kalau contoh bekerja kan, which is okay pun, bahagia pun, tak ada masalah pun. Tapi kalau kita berajak nak progress, nak ada pendapatan yang lebih baik, kita nak ada status of living yang lebih baik, kita nak ada kenderaan lebih baik, rumah yang lebih besar, so susah nak dihasilkan dalam keadaan suasana semasa yang selesa. So nak tak nak, kita kena tak selesa. Tak selesa maksudnya apa? We have to go against our routine. Kalau orang biasa tu contohnya hari Senin sampai Jumaat macam ni, katalah kalau KL cuti kan, tahniah KL, alright. So cuti hari ni kan, so selesa kan. Tapi kalau nak berjaya lebih, dia kena tak selesa. Contohnya kalau ejen tanah tu, perundingan tanah sebagai contoh kan, hari Sabtu Ahad, kalau hari biasa dah bekerja, dia buat part time kan sebagai perundingan tanah kan. So Sabtu Ahad biasanya relax kat rumah kan, wrestling anak-anak, tengok Netflix dan sebagainya. Tapi tidak, perlahan-lahan dia start kereta, dia pergi viewing. Perlahan-lahan kan, kadang-kadang mengantuk, perlahan-lahan dia reverse, pergi jumpa klien untuk ada satu meeting. Abang tak kan? So kan tak selesa tu. Biasa dulu rutin apa? Sabtu Ahad tidur, Sabtu Ahad relax, berkebun kan, relax dengan anak-anak, pergi jalan balik kampung. Tapi relax, dia beritahu keluarga dia, sabarlah, kita nak lebih baik macam ni lah. Abang tak kan? So di situlah yang menjadikan dia ada peluang, kerana ketidakselesaan itu, so menjadikan dia ada peluang untuk jadi lebih baik, untuk kehidupan tu lebih baik. Alright. And last kali tuan-tuan, dalam pembelajaran ini adalah, alright, so dia berkait rapat dengan point tadi juga. Failure akan unleash our true potential. Saya suka bawa last tuan-tuan, cukup lah kita pun at least 1-2 point kita belajar sesuatu pagi ni pun dah okey, Alhamdulillah. Something yang kita nak share je tuan-tuan. It's not something yang saya mengajar tuan-tuan, tidak. It's something yang kita nak share. Saya baca, best lah, saya nak orang lain pun best macam saya juga, macam tu lah. Best daripada saya baca tu, best lah kan. Kalau orang lain tahu ni, bagus ni, dia boleh jadi lebih baik. Macam tu kan, sama-sama kita saling memberi kebaikan di antara kita kan. Tuan-tuan perempuan tu ingat kalau tuan-tuan perempuan nak buat live ke apa semua kan, takut tak ada orang masuk, jangan risau, tag je saya akan masuk. It's not about berapa ramai hadir. Jangan tuan-tuan, tak baik gitu. Kita akan matikan potensi kita. Tuan-tuan perempuan sudah tentu ada 1-2% of knowledge yang orang lain boleh belajar sesuatu. Share lah kan, share lah sikit, sambil-sambil bercerita pengalaman, cerita tips ke, panduan ke sebagainya kan. Share kan lah, so orang lain boleh belajar sesuatu. Alright. So orang belajar sesuatu tu yang penting. Instead of tuan-tuan puan bimbang ada orang tengok ke tidak. Allah Ta'ala tengok apa kat kita? Allah Ta'ala tengok kesungguhan kita, bukan hasilnya. Because hasilnya jelas bukan dalam tangan kita. Tuan-tuan puan buat apa-apa, boleh confirm tak? Contoh lah kan, seorang perundingan tanah, dia ada 10 viewing satu hari. 10 viewing, 10 klien. Dia boleh confirm tak yang dia boleh close? Jawapannya tidak. Apa dia ada hanyalah aduh, sorry. Dah nak sampai dah, saya cuba betulkan handphone terjatuh pula. Sorry, okey. Saya habiskan lah Saya suka bawa satu simulation ni, satu analogi ni. Iaitu apa dia? Tuan-tuan pun tahu kan rama-rama. Asal usul rama-rama adalah seekor ulat. Semua tahulah ni daripada kecil kita belajar kan. Asal usul rama-rama adalah seekor ulat. Ulat yang dia kena melalui satu proses namanya metamorfosis. Iaitu dia kena masuk dalam kepompong dan kemudian dia akan terhasillah satu rama-rama yang cantik. Baik, namun apa yang kita nak belajar daripada kisah ini, daripada kejadian Allah ini ialah, ulat itu tadi sebelum jadi rama-rama, dia kena lalu satu proses yang sangat sakit. Super sakit malahan. Dia berada dalam kepompong tu yang tak selesa. Kemudian Allah akan hadirkan cecair yang sesuai. Dan kemudian tuan-tuan puan, saintis buat kajian yang rama-rama ni, yang dah nak membentuk rama-rama ni, dia memerlukan
dia sendiri untuk koyakkan kepompong tu. Jadi saintis buatlah satu kajian. Saintis try satu method, ialah kesian lama-lama tu. Dia macam tu lah, kesian, dia nak keluar tu susah betul. So apa saintis buat? Saintis koyakkan kepompong tu. Dia koyakkan kepompong tu, lama-lama tu apa jadi? Bukannya dia keluar dengan senang, dia keluar, tapi dia keluar jadi lembek. Okey, boleh bayang lembek maksudnya apa? Dengan cecair apa semua tu, dia keluar, dia jatuh, kelepek, jatuh atas lantai. Dalam keadaan saintis tu tolong untuk dia keluar, kan, dia koyak pompong tu. So tengok, okey, boleh keluar dah, dah senang kan? Jawapannya tidak. Dia boleh keluar, tapi keluar dalam keadaan yang sangat sakit. Okey, dalam keadaan yang penuh cecair metamorfosis tu, proses tu, kemudian dia jatuh, kelepek atas lantai tu kan. Okey, so the point is that kenapa rama-rama tu kena keluar sendiri? Kenapa dia kena lalui proses tu sendiri? Okey, di antaranya adalah pressure untuk dia keluar sendiri tu penting. Kerana daripada pressure tersebut, dia akan membina otot sayap dia. Dengan pressure untuk dia keluar sendiri tu penting kejadian Allah ni, kerana dia akan membina otot sayap. Barulah dia kena paksa keluar, muzzle dah terbina, barulah dia boleh keluar daripada kepompong tu dalam keadaan sayap dia boleh buka dengan cantik. Best tak tuan-tuan contoh ni kan? Iaitu something nak bagi tahu in life that somehow we have to go through that pressure untuk menghasilkan diri kita sebagai seekor rama-rama yang cantik. Okay? Understand? Maksudnya apa? The failure, the pressure, the hard work, the blood, sweat, tears, long night stay dan sebagainya tu kan, kita perlu tak nak kena lalu tuan-tuan. Dia tak boleh simply sebagai ulat biasa tiba-tiba tak lalu apa, tiba-tiba jadi rama-rama kan, tak boleh. Selesa macam tu tak boleh. So that is somehow lah saya cuba untuk bawakan beberapa simulation, contoh supaya kita boleh belajar sesuatu daripada kejadian Allah tu, menjadikan kita orang yang lebih baik. Okay, beres? Alright, Alhamdulillah tuan-tuan. Thank you very much everybody for listening to my sharing pagi ni. Saya pun dah sampai di rumah sahabat saya ni, Tuan Muaz ni. So saya tengah tunggu dia keluar. Namun sebelum tu saya nak raikan tuan-tuan kalau ada soalan. Kalau ada soalan tuan-tuan, okey, saya dah sampai ni, selamat sikit lah nak buat live, nak sharing kan. Okey, semalam saya dapat beberapa soalan yang berkenaan hartanah. So ramai ejen-ejen dekat sini, boleh bantu juga Okey, saya cuba letak sini, okey tak? Barulah sedap. Okey, tapi jangan letakkan kesalahan atau orang lain. Okey, saya nak jawab ni. Naim Haris ada tanya saya dekat, tak silap saya, kat TikTok dekat TikTok ke dekat Facebook sebagainya. Tuan, saya ada berapa soalan. Bapa saya berhajat nak jual rumah. Okey, kalau ejen-ejen hartanah, dan Naim Haris jangan risau, saya ada ramai sahabat-sahabat ejen dalam ni yang boleh bantu Tuan Naim Haris. Contohnya macam Tuan Rizwan Azmi, siapa ada lagi, Najah tadi ada, Adib Aziz, my brother, Masya Allah, sahabat saya Tuan Adib Aziz. Ini manager agensi ada Tuan Adib Aziz dan lain-lain So tolong tengok komen daripada Naim Haris ni, tolong bantu dia. Okey, namun saya jawab dululah. Okey, macam ni. Bapa saya berhajat untuk menjual rumah di kampung kepada abang saya. Tidak ikut kepada market value dan tidak menggunakan perkhidmatan ejen. Okey. Rumah tersebut mempunyai geran persendirian atas nama ayah saya dan tiada apa-apa hutang atas rumah tu. Okey, baik, boleh. Okey, kita start jawab Yang lain-lain boleh bantu sekali Allahu Akbar. Dah sedap letak pun jatuh pula. Sabarlah tuan-tuan nanti saya beli dia punya pemegang holder yang tegak. Yang saya ada ni yang kata apa, yang lepek, yang apa, dia membujur membujur lalu melintang patah. Okey, baik. Asasnya Haris, Naim Haris pula, sorry. Tuan Naim macam ni. Asasnya adalah ayah nak jual kepada anak dalam keadaan rumah tersebut dah ada geran. Kerana apa dah ada geran? Kerana dah tak ada gadaian. Make sense? Kan? Kenapa kita beli rumah, kita tak ada geran? Geran original kita tak pegang. Kenapa bank pegang? Kerana bank pegang sebagai security document, sebagai pemegang gadaian. Kenapa bank ada hak nak pegang kita punya one and only geran rumah kita? Kerana bank mengikut
National Land Code, dia ada kuasa selaku pemegang gadaian dan dia boleh pegang kita punya geran sebagai security document. Tak adalah senyap-senyap kita jual tanpa pengetahuan dia. Okey, baik. So asasnya dalam keadaan Tuan Naim Haris ni, iaitu dia ada rumah, ayahnya ada rumah yang dah ada geran, dah tak ada gadaian. Okey, selesai. Yang nombor 1. Ayah ingin jual kepada abang. Okey, ikutkan ni, yang pertama, ayat dia apa? Dia nak jual. Dia bukan pindah milik dia bukan saja nak bagi. Kalau ayah saja nak bagi kepada anak, ayah saja nak bagi, kita boleh panggil itu sebagai pindah milik kasih sayang. Bila pindah milik kasih sayang, so dia boleh dapat pengecualian stamp duty, cukai pindah milik tu sebanyak 50%. Kerana apa? Dalam LHDN, dalam cukai, dalam stamp duty, dia ada peruntukan tersebut. Kalau pindah milik kasih sayang, dia panggil love and affection. Kalau pindah milik kasih sayang, dia boleh dapat pengecualian stamp duty 50%. Namun dalam taktikal yang keluarga Tuan Naim nak buat ni, ayah nak buat, iaitu ayah nak jual. Okey, baik. Apakah proses yang langkah perlu dilakukan oleh penjual bapa untuk menjual rumah itu? Okey, it's a very straightforward process, iaitu sekarang ni abang nak beli secara cash ke ataupun loan. Saya buat andaian abang tak ada cash sebanyak tu untuk dia buat loan. Alright. So bila abang nak buat loan macam biasa dan ayah nak jual, maka dia akan jadi jualan biasa. Jual biasalah, because why? Geran tersebut akan diberikan kepada bank abang. Tengok juga abang punya capacity loan lepas ke tak. Kalau lepas, okey, tak ada masalah, maka bank akan ambil geran daripada ayah tu selaku pemegang gadaian. Dan bank akan release duit yang diletakkan sebagai dia punya consideration value penjualan kepada ayah. Kan, duit tu dibagi ke ayah lah. Pasal apa? Niat utama dalam cerita ni adalah nak jual. Okey. Alright. So soalannya, apakah perlu menggunakan lawyer ataupun ejen? Okey, sudah tentu ejen tak terlibat lah ni. Perunding hartanah tak terlibat lah ni. Kerana apa? Tidak ada orang tengah dalam keadaan yang penjual pembeli dah bertemu dah. Kami perunding hartanah, kenapa diperlukan dalam masyarakat sangat? Kenapa sangat-sangat diperlukan dalam masyarakat? Ialah kerana apa? Penjual dengan pembeli sukar nak bertemu. Penjual nak jual rumah tapi tak mahir macam mana nak buat marketing, macam mana nak negotiate, viewing, tak ada masa apa semua kan. So di situlah professional service seorang perunding hartanah akan masuk. Malahan buyer pun nak beli rumah tak tahu kelayakan berapa, banker tak kenal, siapa nak bantu untuk dapat loan dan sebagainya kan. So dekat situ menjadikan dia punya loan jadi sukar. So di sinilah professional service seorang perunding hartanah boleh temukan dua parti ni dengan baik. Namun dalam situasi Tuan Naim ni, dia adalah dua, seorang ayah dan juga anak yang nak belikan. Jadi perunding hartanah dah keluar daripada kisah inilah. Soalannya, peguam perlu ke tak? Okey, dekat sinilah taktikal pentingnya. Kita satunya, anak tu, maksudnya abang Tuan Naim, dia nak beli secara loan. So bila nak beli loan, kita akan melibatkan bank. Bila melibatkan bank, kita kena buat pinjaman. Bila buat pinjaman, kita kena ada perjanjian pinjaman. Honestly, sebagai manusia biasa, sebagai individu biasa yang bukan lawyer, kita mahir tak nak buat loan agreement? Jawapannya tidak. So siapa yang mahir buat loan agreement? Sudah tentu jawapannya lawyer. So di sini kita nampak satu lawyer dah kena timbul. Lawyer yang dinamakan sebagai lawyer yang buat loan agreement kita, yang kita sebutkan sebagai lawyer loan. Right, sebagai pembeli, saya perlukan seorang lawyer tolong uruskan saya punya loan dengan banker yang telah luluskan saya punya loan. Kan, masa kita hantar kita punya dokumen semua, bank kata okey, boleh lepas ni 400,000 jalan. Okey. Soal berapa ayah jual dekat abang? Contohlah loan lepas 400,000. Ayah jual kat abang 200,000. So kalau abang memilih untuk ambil cash tersebut yang lebihan tu, kita dapatlah lebih tu, tapi bukan duit free duit loan. Kalau kata abang kata okey, tak apalah, walaupun market value 400, loan saya lepas 400, tapi saya tak nak loan 400, saya nak loan 200 je. Taktikal dekat sini adalah yang berlaku ialah abang memerlukan satu loan agreement dengan bank sebagai pengikat 30 tahun loan tersebut. So mahir ke tidak? Tidak. So nak tak nak, lawyer kena timbul. Yang kedua, lawyer kena juga timbul untuk urusan pindah milik. Kita nak buat sendiri tak mahir. Untuk masukkan gadaian, untuk kalau leasehold nak kena buat konsen apa semua kan. So dan juga kena ada perjanjian. Pasal bank tadi yang buat kita ada loan agreement dengan bank memerlukan SMP. So kalau SMP tersebut kita mahir tak buat? Jawapannya tak mahir buat. So in order for dua perkara ni untuk timbul, loan agreement dan juga perjanjian jual beli, maka kena ada dua lawyer yang timbul.
Namun biasanya dalam praktis satu lawyer yang sama yang buat perjanjian jual beli, perjanjian pindah milik, dan juga lawyer yang sama yang buat loan agreement. Okey, so soalnya kalau dalam keadaan ini nak beli secara loan, maka nak tak nak kena timbulkan lawyer yang mahir untuk buat urusan tu sampai selesai, sampai serah kunci lah. Kalau pembelian secara cash, ini barulah cerita lain. Saya buat andaian lain. Katalah abang ada cash kan, bincang-bincang dengan ayah, rumah contoh 400,000. Ayah pun kata tak apa lah Long, contoh. Tak apa lah Long, kau ambil lah 200. Okey ya, abang Along ada 200. Okey, perlu ke lawyer? Jawapannya lawyer loan agreement dah tak perlulah. Because why? Kita tak perlu loan agreement, kita tak buat pinjaman. Okey, sekarang ni nak buat pindah milik. So perlu ke lawyer timbul? Okey, dekat sini pasal anak beranak punya cerita, jawapannya bagi saya tak perlu. Hanya cukup sekadar isi borang 14A, iaitu seorang owner yang nak pindah milik kepada anaknya dalam keadaan yang anak dia standby bank draft 200,000 menunjukkan pejabat tanah yang pembayaran tersebut secara cash. Alright. Apakah proses? Okey, semua dalam penceritaan tadi saya jawab. Adakah ayah saya perlu lantik berguam? Jawapannya bergantung. Kalau anak itu tersebut memerlukan loan, maksudnya adalah. Apakah kos-kos yang perlu ditanggung oleh penjual pembeli? Okey, kalau penjual, saya cerita secara asas kalau dalam jual beli, kan, dalam jual beli, asasnya adalah bila berlaku satu transaksi hartanah, dia akan timbulkan 3 cukai. Saya ulang balik, bila berlaku satu transaksi hartanah, dia ada 3 cukai akan timbul. Kepada owner, dia panggil sebagai cukai keuntungan harta tanah. Kepada pembeli, dia ada 2 jenis cukai, stamp duty pindah milik, stamp duty loan agreement. So kalau dalam keadaan dia ada buat loan agreement, dia kena bayarlah stamp duty loan agreement tersebut. So dalam pindah milik wajib bayar. Pasal apa? Dengan stamp duty pembayaran cukai tersebut, barulah pindah milik tu dapat disempurnakan kepada atas nama pembeli. So itulah kos-kos dia. Dalam live ni Tuan Naim saya ceritakan secara fundamental. Kalau saya kat rumah ke apa semua tu, bolehlah saya buka slide dia punya kiraan dan sebagainya kan. Tapi okey, secara asas jawapannya kita bincangkan pagi ni. Adakah proses yang sama digunakan untuk membeli rumah sub-sale lain? Sebagai contoh, perlu 10% deposit, value dan sebagainya. Dia berbalik Tuan Naim. Kalau memerlukan loan, maka bank memerlukan satu pengesahan value. Kalau buat loan, bank memerlukan satu pengesahan value yang dilakukan oleh professional third party yang dikenali sebagai valuer. Kalau tak guna loan, maka tak perlulah valuer. Faham tak? Dia saling berangkaian, saling berkait rapat. So dalam keadaan kalau Along tadi, abang tadi beli secara cash, maka tak perlulah valuer, tak perlu. Kalau dalam keadaan dia beli tu bawah market value, dia dapat loan penuh, ini kalau ada 10% deposit, maksudnya nak buat loan lah. Contoh, kenapa kena standby 10% deposit? Contoh, ayah nak jual 400,000, bank kata betul nilai dia 400,000, tapi bank tak boleh bagi 100%, kerana itu prinsip dalam loan kan, melainkan package rumah pertama 100% tu lah. Paling tinggi bank boleh bagi berapa? Margin of finance 90%. So loan lepas 370. So secara asasnya Along kena standby tak lagi 10%? Asasnya perlu. Cumanya bila bayar pasal ayah, mungkin dia bagi ruang untuk bayar dalam 2 tahun. Itu cerita lain lah. Tapi the point is, purchase price dengan loan sama tak? Kalau purchase price dengan loan sama, maka tak perlu keluarlah 10% tersebut. Okey, Tuan Naim, saya sangat-sangat terima kasih Tuan Naim, semangat dia tanya semalam kan. So saya bagi tahu besok saya ada live, kita share lah insya-Allah. Dan Tuan Naim jangan risau, ramai juga sahabat-sahabat saya perunding hartanah ada dalam ni. Adib Aziz, siapa lagi yang ada bawah-bawah ni kan. So ramai lagi lah yang boleh bantu Alright. Loan dan SMP nama isteri, tapi installment saya bayar. Apa-apa jadi pada wife, saya ada hak tak? Jawapannya tak ada. Boleh nak buktikan yang kita bayar sebagai sedikit sense of pemilikan di situ. Kan kita boleh buat trail of money kan, iaitu kita tunjukkan statement-statement daripada personal account kita yang bayar. Namun asas, saya suka cerita fundamental baru kita fahamkan kalau benda tu di-upgradekan dia punya knowledge tu kan. Bila dalam keadaan SMP, jelas pindah milik dan kita panggil sebagai pemilikan tu atas nama isteri, satu. Yang kedua, loan agreement pun isteri. Secara on paper, because di Malaysia ni kita menggunakan torrent system. Torrent system ni maksudnya apa? Apa yang appear atas dokumen itu yang penting. Apa sejarah sebaliknya tak kisah, tak kira. Contoh isteri saya beli tanah nama dia, tapi saya yang beli batu apa semua buat rumah. So saya boleh panggil rumah tu rumah saya tak? Jawapannya tidak, because why? Tanah tu pemilikannya atas nama isteri. Apa-apa jadi dekat isteri, kalau isteri tak menyusun dia punya pengagihan harta dengan baik, dengan jelas
Contohnya isteri kalau sebelum dia masa dia hidup tu dia buat hibah, kalau apa-apa jadi kat saya, takaful akan bayar saya punya baki loan MRTT. Kemudian rumah tersebut dah jadi percuma, because why? Takaful dah bayar baki loan. So rumah tersebut yang dah percuma itu saya hibahkan kepada suami. Macam tu okey. Why? Because itu adalah hadiah yang diberikan secara dalam keadaan kalau apa-apa berlaku kat dia, rumah ni terus tukar nama suami dia. Boleh faham? Okay, so dia tak boleh secara jelas menyatakan yang kalau apa-apa jadi kat isteri, confirm ni rumah aku. Tak boleh. Kalau hibah tu tak ditulis, katalah tidak dinyatakan dengan jelas, yang wife dia berpesan dalam, at least lah kan, ada surat ke sebagainya menunjukkan akan dapat kat suami. So wife tadi punya harta dah jadi masuk faraid. Maka bila dalam urusan faraid, Mahkamah Syariah akan keluarkan sijil faraid. Maka rumah tersebut akan dipecahkan mengikut bahagian faraid. Suami berapa bahagian, mak ayah isteri berapa bahagian, anak-anak berapa bahagian. Dia jadi ramai pemilik lah rumah tu. So dekat sini tuan-tuan puan, yang biasa berlaku kekeliruan lah bila berlaku kematian dan sebagainya kan, dekat situ yang kita tak boleh automatic declare. Sebaliknya pun sama juga. Suami, nama suami rumah tersebut, isteri duduk dengan anak-anak bertahun-tahun sampai anak besar semua, suami meninggal. Isteri tak boleh simply declare rumah tu saya yang punya pasal saya dengan suami duduk. Jawapannya tidak. Kalau suami tidak dengan jelas menyatakan yang ia akan dihibahkan bahagian semua orang tu tadi, dia hibahkan kepada isteri. Satu. Dan yang kedua, kalau tak ada hibah menyatakan dengan jelas, maka rumah tu akan masuk dalam satu proses dalam Islam, iaitu faraid. So bahagian isteri berapa? 1/8. Bahagian adik-beradik apa semua masuklah sekali dalam geran yang baru. So dalam keadaan ini tuan-tuan puan, ini saya last tuan-tuan puan, satu kisah ialah berlaku dekat Shah Alam lah. Seorang datuk meninggal. So tinggallah wife dia Datin. Datin pun duduk self-declare that okey lah, rumah ni daripada berpuluh tahun kita duduk apa semua. Tiba-tiba adik-beradik datuk datang. Adik-beradik datuk datang bawa beg. Datin pun tanyalah, nak gimana? Tak adalah, nak duduk sini lah. Kenapa nak duduk sini? Yelah, rumah ni kan dah jadi milik kita sama-sama. Alamak sangat tak handsome lah tuan-tuan puan keadaan begitu. Yang dulu, masa dulu arwah ada, semua baik-baik, semua okey, semua hormat apa semua kan. Tapi bila apa-apa jadi, kita belum tentulah. Bukan kata semua akan okey, tapi belum tentulah. Alright, okey tuan-tuan puan, ada apa-apa soalan lagi kah? Tu Puan Najah ada semua. Ramai sini. Tuan Naim Haris, jangan risaulah. Dia orang, Puan Najah tolong PM Tuan Naim Haris, bantu dia. Kesian dia kata. Mungkin Puan Najah bila call tu atau jumpa tu lebih baiklah penerangan. Secara live ni saya bagi asas idea dia. Alright tuan-tuan puan. So alhamdulillah sharing kita pagi ni kita dapat dalam 30 minit. Sama-sama kita beri kebaikan sama satu sama lain. Jangan lupa tuan-tuan puan, ambil peluang untuk tekan button share. Hujung baru share. Tak apa, bila share tu nanti orang boleh tengok balik kan. So orang belajar sesuatu kerana rantaian kebaikan daripada kita. Itulah matlamat hidup kita nak capai. Alright. Okay, so dengan itu tuan-tuan puan, alhamdulillah, thank you very much everybody for attending. Minta maaf di atas kecelaruan handphone saya ni. Nanti saya beli yang yang dia punya hands free yang pegang tu proper supaya saya boleh live dengan baik, saya boleh share dengan baik. Alright. So thank you very much everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.